Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahma an-nabiyyin wa hifdha al-mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا ما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita di hujung-hujung bulan Syaban ini banyak kan berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lama tak jumpa. Kita nak sambung lagi bacaan surah Al-Mulk. Kita sampai ayat kelima Betul tak muslimat? Betul? Baik. Kita nak baca sama-sama daripada surah Al-Mulk, awal surah Al-Mulk. So minta tuan-puan dan penonton rahmati Allah sambung bacaan daripada surah Al-Mulk sehingga ayat yang ke-5, ke-6 kita akan baca pada hari ini. 7, kalau kita sempat kita buat 3 ayat. Tapi kupasan tajwid ni kita agaknya taklah mendalami sangat. Cuma perlu diberitahu supaya kita dapat take note, kerana kita dalam kelas tajwid bukan kelas betul-betul kelas. Tak boleh nak bercerita satu tajuk. Kita ambil dengan secara umum lah. Jadi muslimat boleh take note, tuan-tuan boleh take note. Kerana kalau tak take note kita akan lupa, tak akan ingat apa yang ustaz cakap semua ni. Kemungkinan ada separuh daripada penyampaian saya ni tuan-tuan boleh ingat, ada separuh lagi hilang. Pergi kena nasi Arab tengah hari nanti, separuh tinggal berapa je, tak tahu apa yang kita tulis, apa yang kita belajar. So kalau boleh kita tanda tanda. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tak bunyi suara puasa ke? Awal lagi puasa. Boleh puasa. Hari ni Senin. Kalau ada nak qada lagi ke apa ke. Okey, kita nak kuatkan sikit, semangat sikit. Kalau suara tak keluar, dia tak keluar makhraj huruf dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Saya dengar ada yang baca Al-Lazi, tak nak keluar lidah. Al-Lazi, saya betulkan siap-siap. Nanti tak sempat nak hurai dah. Sebab yang ni kita dah belajar
Yang ni ayat ni kita dah belajar. Ayat 5 baru kita nak kupaskan. Ataupun ayat 5 ke ayat 6 kita kupaskan ni? Ayat 5. Ayat 5. Jadi ayat 1 sampai 4 saya tak nak kupaskan lagi sebab kita dah belajar. Kalau nak kupaskan tak cukup masa. Jadi pastikan allazi, ya, tabarakalladzi, allazi, semua tu keluar lidah. Jangan allazi, ya, allazi, pastikan. Wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير di sini Ustaz nak betulkan sikit lagi sebelum terlepas. Farji'il basara, ba lembut, sa tebal, ra tebal. Jangan bahasa kita terikut sad jadi sin pula. Sebab kita terikut dengan huruf sebelumnya tu huruf istifal, huruf rendah ataupun huruf lembut. Kan ba bukan ba, bukan tebal. Ba. Kadang-kala kita terikut ba, sad kita ikut dengan ba pasal kelembutan ba tu terbawa pergi kepada sad. So istifa huruf sad tebal. Sa, ba, sa, bukan basa. Kalau basara jadi sin atas sa lah. Pastikan tuan-puan. Kita ulang balik ayat ni. Thumma rji'il basara. Nampak tak? Basara, jangan basara. Kalau basara jadi makna lain. Pastikan ba lembut, sa tebal, ra tebal. Basa. Cuba kita heja balik. Kalau kita confuse tuan-puan, dalam surah Fatihah pun ramai yang salah juga. Nak pastikan balik. Saya nak ulang kaji balik, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kadang-kadang orang bunyi ihdinas sira dengan sin nipis. Tak. Ihdinas si. Okey, kita latih sama-sama. Sa baris atas. Sa bawah, si, ihdina. Nampak? Jadi jangan kita senyum. Ihdinas sira. Ai perempuan lah ustaz. Ai mesti ai nipiskan. Tak, perempuan kalau lelaki, kalau Quran tebal tetap tebal, nipis tetap nipis. Jadi tak boleh dah. Saya perempuan, I kena nipiskan ra I sebab I perempuan. Orang lelaki kena tebal. Kalau orang lelaki nipiskan ra tu, orang lelaki tu ada pelik sikit. Tak ada. Tetap tebal. Pastikan muslimat. Tolong ya. Saya dengar ada yang baca bunyi macam nipis. Pastikan. Sa, cuba baca sama-sama. Sa, si, su. Okey, kita heja balik. Ihdinas sira. Tebal, nampak tak? Sama juga kat sini. Thumma rji'il basara. Basara, ba lembut, sa tebal. Basara, cuba sebut satu kalimah ni. Basara. Tebal, okey? Pastikan. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
Okey. Khasi'an wa huwa, sini dengung pastikan dengung sini kerana tanwin dua atas jumpa dengan waw. Waw daripada huruf idgham ma'al ghunnah. Nanti kita kupaskan ya. Okey, ayat yang kelima yang kita nak belajar hari ini, yang sekarang ni Ustaz nak baca, tolong ikut Ustaz sebiji. Sama. Apa faedah kita belajar dengan ustaz-ustaz yang mengajar kita Quran? Ialah kita nak kopikan bacaan dia. Kalau boleh sebiji, kalau boleh sebutir, kalau boleh lenguk dia macam mana. Kalau Tok Guru masuk longkang, kita masuk longkang dengan dia. Tak boleh. Tok Guru masuk longkang, Tok Guru masuk sorang-sorang lah. Modok kat luar. Maksudnya kita nak copy paste. Yang ni yang kita nak belajar. Bukan kita nak dengar daripada jauh. Guru dah bercakap, kita duduk termenung nak makan apa ni tengah hari ni. Aduh, 2-3 hari lagi nak puasa ni. Jadi rugi masa kita. So kita kena fokuskan sebutan ustaz nak sebut ni. Okey? Cuba kita dengar balik-balik bacaan ustaz. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Cuba. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Ada bunyi lagi tempiah. Azza ke azza? Keluar lidah. Jangan azza keluar lidah. Latih juga. Kalau tak boleh suruh kawan tarik lidah. Susah sangat ni. Macam kita cakap bahasa putih lah. Nothing ke nothing ke nothing? Nothing betul. Yang betul mana satu? Ustaz tak pandai bahasa putih ni. Tapi Ustaz pernah roommate Ustaz masa belajar dulu 8 tahun. Memang betul-betul orang California. Tapi Ustaz tak belajar betul-betul dengan dia. Dia cakap nothing. Saya bahasa Arab saya senang je bahasa Arab ni. Bunyi alif, bunyi. Kalau tuan-tuan tak pandai cakap Arab, saya nak bagi tahu skill bahasa Arab senang je. Sebutkan banyak huruf ain. Sebutkan ha pedas banyak. Sebutkan apa lagi? Alif lam depan. Hal makan hal. Bunyi ha pedas sikit, bunyi ain tu. Tu Arab tu. Ni bagilah mengantuk ni, nampak ramai mengantuk. Jadi saya nak kita semua sebutan dia tu jangan ada pelat. Jangan ada pelat. Sebab tu kita belajar. Kita nak elakkan daripada pelat kita. Maksud saya, pelat ni tak semestinya orang Malaysia saja ada pelat. Tak ada. Afrika, pelat Afrika. Kan? Orang Mekah, pelat cara orang Mekah. Orang Mesir, pelat orang Mesir. Jangan kita salah tafsir tau. Ustaz, maknanya orang Arab Mesir ni semua baca okey Quran. Tak ada. Tak ada tuan-puan. Kalau tak berguru, ke laut juga. Orang Mekah ke Madinah ke, jujur saya cakap, sebab saya lahir membesar kat Mekah. Kawan-kawan saya cakap Arab boleh, tapi suruh ngaji, tolak jadi imam, tuan-puan rasa tak semayang kot. Dia hentam, dia main langgar, tiang langgar semua. Contoh saya baca macam ni, bolehkah kita ikut belakang imam yang tak berdisiplin dalam bacaan tajwid? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lajunya nak ke mana imam ni? Imam dia tak berguru, dia baca macam kita lah orang Melayu. Tak semua maknanya orang Melayu dia lancar dalam bahasa Melayu, kan? Kemungkinan yang bukan bangsa Melayu dia boleh pandai lagi pada bahasa kita. Sebab kita kemungkinan tak apalah, dah bahasa kita, apa masalahnya? Tengok-tengok markah kita dapat 80. Yang bukan bangsa Melayu dapat 99. Dia bersungguh-sungguh, sebutan dia lagi bagus, sama juga. Dekat Mekah pun sama juga tuan-puan. Masa saya belajar dulu, ramai yang cemerlangnya pada luar negara. Salah satu saya lah. Selalu bertanding dengan anak Arab. Lawan dengan anak Arab dalam kelas, nombor 1, nombor 2, nombor 1, nombor 2. Lawan. Bila waktu azan, saya azan. Waktu baca Quran, saya ke depan. Saya lawan dengan orang Arab.
Sama maksudnya, kita tak ada beza ya, cuma kita ada niat, pasang niat nak belajar. Saya nak elakkan kita daripada sebutan yang pelat. Sekiranya kalau ada, kita tolong betulkan. Ada yang tanya Ustaz, Ustaz ni bandingkan kami dengan Ustaz lahir kat Mekah, tak ada. Kalau saya tak belajar 2 kali 5 sama juga. Sama. Ni pun sekarang ni saya masih belajar lagi dengan Tok Guru tau. Pagi ni last saya bersama dengan guru daripada Mesir. Tak laki dengan dia. Masih lagi ditegur, Abdul Karim, jangan wakaf, jangan wakaf kat sini, tak boleh. Saya kata, kenapa Syekh tak boleh sini? Saya kata dalam Quran ni ada dia tulis sini wakaf tak perlu diulang lagi. Tak perlu kita ulang balik. Dia kata salah ni, tak boleh. Oh, maksudnya jangan kita ingat Quran yang kita ada tu 100% tahu. Kena semakkan balik. Ada wakaf ibtidak dia tak betul. Berhenti dan sambung ada tempat tak betul. Saya bagi contoh. Kadang-kadang kita baca saja, ni kita cerita bab wakaf bab nak sambung, nak berhenti kat mana ayat Quran ke panjang. Jadi tak semudahnya, walaupun kita faham bahasa Arab, kadang-kadang salah juga parking. Saya nak bagi contoh pada tuan-puan. Kalau kita bercerita kepada orang bahasa Melayu, saya pergi makan nasi Arab di sungai, buluh sedap gila. Faham maksud saya? Buluh tadi nafas yang sama ke? Apa maksud saya? Saya makan nasi Arab kat mana? Kat sungai. Boleh makan nasi kat sungai? Boleh kan? Tapi maksud yang dalam surat tu, dalam buku tu apa dia? Sungai Buluh. Kita pergi berhenti kat situ, tak faham bahasa. Saya pergi makan nasi Arab di sungai, buluh sedap gila. Contoh kan, buluh nasi di sungai, buluh sedap gila. Nampak tak? Jadi orang faham, dia makan nasi di sungai, ada tiga sungai, lepas tu buluh tu sedap gila. Kemungkinan dia makan buluh sekali kot. Macam tu. Tafsir kita dah salah dah. Pasal kita ni nak cerita, kita orang Melayu kemungkinan tak baca macam tu. Betul tak? Saya makan nasi Arab di Sungai Buluh, sedap gila. Orang faham. Okey. Tapi kalau ambil orang yang tak faham bahasa Melayu, ambil orang yang duk luar negara, mari tempat kerja tempat kita, contohnya dia baca, saya pergi makan nasi Arab di sungai, buluh sedap sekali. Kita nak buluh sedap sekali, macam mana? Sama juga. Ni saya bagi contoh kalau kita ngaji Quran. Sebab tu kata kita kena kerap mendengar dan rajin berguru dengan guru-guru yang betul-betul dia boleh ajar kita bacaan kita lebih tepat. Jadi saya nak tegur tadi tentang sebutan makhraj zal. Memang nampak buruk tuan-tuan, tapi itu tempat dia. So kita kena latih. Okey? Masuk balik sini. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Kalau yang bagi tadi sebut lagi zai tu, azal, hujung lidah, hujung gigi, praktis kat rumah sambil drive nak balik rumah nanti, ustaz kan ni bukan di sekolah lidah, azza keluar lidah, gigit lidah sikit-sikit. Rasa macam susah sangat, gigit kuat-kuat, bagi putus tu senang. Lepas tu kita repair semula lepas puasa. Kenapa ni? Tak boleh sebut lah. Tak, maksud saya jangan sampai tergigit lidah sampai luka. Maksud saya sebut sikit je, sama-sama je. Kalau kita dah terror esok, dah pandai, tak perlu dah jelang lidah kuat panjang. Ya, lahum azab. Contoh saya sebut wa a'tadna lahum azab, sikit je, azab as-sa'i, azab, rasa lidah sentuh dengan gigi cukup. Tapi jangan sebut kemudian. Ada anak murid saya sebut kemudian, dia tak pandai, first time dia kata macam ni ke ustaz, azab, baru nak keluar lidah. Saya kata bukan, sewaktu sebut tu keluarkan lidah. Boleh Okey. Saya nak huraikan ayat kelima surah Al-Mulk. Memang tajwid ni dia teliti saya tak boleh nak baca cepat. Kalau saya nak habiskan satu surah, saya kupas mudah-mudah, satu hari, 2 hari habis surah Al-Mulk. Tapi saya nak tuan-puan, setiap ayat ada rojokan dia. Ramai yang lelaki dan muslimat ada yang take note. So mana yang take note hari ni, ada grup kan? Ada grup WhatsApp tak? Ada. Snap apa yang muslimat, apa yang tuan tulis,
supaya jamaah ataupun kawan-kawan lain, member lain yang tak datang hari ini, mereka dapat pahala juga dan dapat ilmu juga, dan muslimin muslimat dapat pahala juga. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tunjuk, kita suruh orang buat baik, walaupun kita tak buat sendiri, kita tak pandai mana, tapi kita share ilmu, apa yang baik, ilmu kita belajar, share pada kawan-kawan. Semoga mereka dapat mengamalkan apa yang kita belajar. Itu salah satunya yang dinamakan wa ilmun yuntafa'u bihi. Kan dalam hadis, saya selalu ustaz-ustaz lain sebut 3 perkara anak Adam bila mati, tinggal 3 perkara, betul tak? Sedekah jariah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Lepas tu, anak-anak yang soleh yang mendoakan. Siapa anak-anak yang soleh tu? Kita lah yang berada kat surau ni. Kalau tak soleh, tak mari surau. Orang kata ada kelas Ustaz Karim, tak apalah, I nak tengok baju raya kejap dekat ke PKNS, siap. Bukan dia tak soleh, dia mengelak tapi dia mengelak 10 kali Ustaz Karim datang, 10 kali tak datang tu, maknanya minta doa kat dia lah. Semoga diberi taufik dan hidayah. Sebab hidayah itu milik Allah. Ya, bubuh poster besar depan kat luar, pemuka saya bulat macam ni pun tak datang juga. Saya tengok terkejut, dia tengok poster kat luar, saya kat depan dia ni. Kalau letak dekat panggung wayang, saya rasa ramai yang datang tengok kot. Dia punya poster tu, designer tu sangat-sangat menarik. Thank you, terima kasih lah atas designer yang buat untuk menarikkan para jamaah datang bertalaqi ataupun mencari ilmu waktu rehat ini. Baik. Wa laqad zayyana as-sama'. Kita tengok ayat kelima surah Al-Mulk. Wa laqad zayyana, wa sini tebal ke nipis? Wa isti'la ke istifal? Isti'la ni tinggi, tebal. Maknanya isti'la ni tinggi, istifal ni rendah. Mana satu? Wa lembut kan? Maknanya lembut. Wa, jangan wa, tak boleh. Wala, la pun lembut juga. Qad tebal. Dal qalqalah sini. Wala qad. Jangan kita baca walakat, tak boleh. Walakat jadi kaf. Pastikan wala qad dengan Q. Wala qad zayyan. Di sini ada qalqalah sughra sini. Qalqalah sughra di akhir kalimah. Wala qad zayyan, pasal kita nak sama. Jangan kita kuat sangat. Wala qad kuat sangat tu hidup pula tu namanya. Bukan mati orang dalam kubur pun hidup dengar kita terkejut. Kuatnya makcik ni baca. Okey, pelan je. Wala qad zayyan, lembut. Wala qad zayyana. Cuba. Okey, hani zai tak perlu keluar lidah dah. Ni makhraj zai, zak. Yang zal tadi macam mana tulisan dia kalau Jawi, kalau Rumi Ustaz? Dizak. Dizak allazi, dizak. Jangan allazi. Bau ke? Bunyi macam Opin Ipin. Saya terkejut ingat Opin Ipin datang dah. Azan kat Opin Ipin kejut saya. Sebab saya kalau azan Opin Ipin saya punya dekat YouTube, memang bunyi macam ni. Betul-betul Allahu Akbar Allah. Tu boleh tunjuk anak-anak cucu kat rumah. Azan Ustaz yang muka saya di kampung Surau Durian Runtuh. Kalau kat Indonesia orang panggil saya Ustaz Opin Ipin. Kat Malaysia ni orang panggil saya Imam Masjid Negeri. Jangan orang kenal saya. Dekat Indonesia tiap-tiap hari azan saya dekat TV Indonesia. Kartun Upin Ipin saya berlupa dah. Upin Ipin Iqra. Bayangkan saya mengajar, Upin Ipin, Mael, Susanti, Ehsan semua mengaji dengan saya ni. Malu tau, kartun nak ngaji dengan saya. Orang tak mau ngaji dengan saya. Susah ni. Jadi ramai kat Indonesia. Bila saya pergi Indonesia itu jadi juri kat Hafiz Indonesia program. Sampai kat airport saya pakai jubah macam ni, tapi pakai kopiah biasa, tak pakai serban. Ada seorang hamba Allah tu, dia kenal saya. Assalamualaikum. Saya kata, ni cerita kejap, minta maaf. Saya, Waalaikumsalam. Ya, mau nanya. Ini gurunya Upin Ipin tak? Saya kata, saya tak kata bohong. Iya. Ya Allah, gurunya Upin Ipin. Aku mau foto. Dia panggil satu kampung ni. Dan sebab jubah saya tak koyak ni. Di sana dia terlalu asabiah sikit.
Dia suka rapat, tak kira lelaki perempuan. Saya kata, bu, sorry bu, maaf bu, saya dalam wuduk bu. Nak salam, selamba nak salam dengan saya. Saya kata, minta maaf bu, saya dalam keadaan wuduk. Enggak bisa ya, enggak, maaf ya, maaf. Jadi boleh dah tengok azan ustaz. Kebetulan pandai bunyi apa ni? Geduk boleh geduk Jadi geduk ni tengok cari kat YouTube. Azan Upin Ipin. View dia tak banyak, 130 juta kot. Tengok. Saya pun tak tengok lama. Last sekali bulan lepas saya tengok, dah naik kot. Jadi itulah dakwah. Soal dakwah, kita mana boleh kita support, bantu masyarakat, anak muda untuk mereka dekat dengan Al-Quran. Jadi itu sahaja supaya kita dapat manfaat sama bagi anak cucu tengok Upin Ipin bulan Ramadan ni, supaya dapat ilmu Al-Quran, insya-Allah. Baik. Walaqad zayyana, dipastikan zai di sini. Janganlah mentang-mentang boleh sebut zal, dia hentam pula baca walaqad zayyan. Tak payah jadi zayyan keluar lidah pada sini zai. Walaqad zayyana as-sama. Pastikan tuan-tuan, asal nampak je nun yang ada sabdu atasnya, ataupun mim yang ada sabdu atasnya. Ini saya ulang wajibul gunnah. Wajib kita kena dengung. Nak tak nak kena dengung. Biasakan dengung. Kalau kita baca berdengung, orang kata ini mesti orang ini berilmu. Walaupun kita kerja kat MBI, tapi bukan calang-calang InsyaAllah setakat surah Al-Mulk I boleh baca dengan baik. I bertalaqi daripada awal surah sehingga akhir surah. Yasin baru ni pun I dah belajar dah. Alhamdulillah, banyak ilmu I dapat. Jadi ilmu ni lah kita simpan tuan-puan. Kalau boleh, bukan setakat kita sahaja bermanfaat. Balik rumah, kalau anak cucu siapa baca Quran tak betul, kita ada hujah kita. Ustaz Karim kata, kalau mim ataupun nun yang bersabdu, wajib dengung. Baca macam mana? Walaqad zayyana as-sama, zayyana. Berapa harakat? 2. Lebih boleh tak? Ustaz, I ni suka berlagu tau. I nak buat 4 harakat, 6 harakat boleh tak? Walaqad zayyan. Boleh? Awak seorang baca. Tapi jangan cari orang lain ikut. Kenapa? Salah. Yang boleh panjang, yang ada tanda awan. Tanda awan ataupun tanda kening. Saya panggil kening macam kening yang tu tanda mat. Yang tu tuan-puan nak boleh buat 2 harakat pun boleh, 4 harakat pun boleh, 5 dan 6 harakat pun boleh. Tergantung pada hukum mat yang perlu kita panjangkan. Nanti Ustaz cerita. Okey. Walaqad zayyana as-sama. As-sama sini berapa harakat? 6 harakat. Panjang tu 4 je, kita buat 4 je lah. 4 je lah, kita ambil yang basic, 4 harakat. Ya, ada yang kata baca 5 Ustaz, tapi kita baca 4 pun dah cukup. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya. Okey dah. Jangan sampai 2 tak boleh. Sebab sini mad wajib muttasil. Apa makna mad wajib muttasil Ustaz? Take note. Ialah dia datang dalam satu perkataan. As-samaa, seketul. As-samaa tu seketul. Maknanya tanda mad dan terus sambung dengan hamzah dalam satu kalimah. So kita panjang dia, baca dia macam mana? 4 harakat. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya. Di sini tuan-puan, tengok balik. Keindahan membaca Al-Quran. Kita dengar qari-qari, imam-imam yang kita minat, Syekh Mishari, Sa'ad Ghamidi, siapa lagi? Imam-imam yang kita minat lah. Di mana kalau nakkan bacaan Al-Quran tu rasa sedap? Dengar. Dekat mana? Dekat dengung. Lagi? Dekat panjang dia ataupun panggil mad. Contoh dia, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya. Itu Sa'ad Ghamidi. Kalau Mishari, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Contoh. Kalau Syekh Mahir, bukan Mahir Zain Mahir Al-Maiqli,
walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha. Dia sedap cara dia. Subhanallah, ya. Surah yang sama, beratus-ratus qari, irama yang berbeza. Tak pernah kita jemu, tak pernah kita jemu. Sebab apa? Mukjizat Al-Quran. Sebab apa? Sebab ini kalamullah, bukan kalam manusia, ya. Ini yang tulisan ini bukan tulisan manusia. Sebab tu kita bila kita ngaji Quran, umpama kita khitab, menyampaikan mesej kalamullah. Kita nak membaca kalamullah, bukan teks yang manusia reka. Ini kalamullah. Sebab tu kita kena lebih beradab dengan Al-Quran. Ada orang baca Quran macam nak tak nak. Walaqad zayyana as-dunya bimasabiha wa ja'alna juman syayatin. Orang bagi salam. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Apa khabar? Waalaikumsalam tu jelas. Ngaji Quran tadi tak jelas. Mana diutamakan Quran. Sebab tu kita kena baca Quran, lidah kita kena keluar makhraj dia. Umpama kita bercakap dengan orang, kalau bercakap dengan orang tak jelas, kita dah bercakap dengan orang, hari ni kita cakap jelas. Katalah saya jumpa dengan Tuan Haji Khairul. Apa khabar Tuan Haji Khairul? Sihat dia. Lama tak jumpa. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan Haji Khairul jawab, Alhamdulillah Ustaz, sihat walafiat. Terima kasih Ustaz, sama-sama Ustaz. Jelas tak? Okey, saya jumpa dengan Haji Khairul juga petang nanti. Terlupa saya bagi ucapan dah. Hai Khairul, sihat Khairul, Ramadan Mubarak. Hai Ustaz, hari ni nak bercakap, kau tak nak bercakap dengan saya ni. Dengar macam kurang sopan dengan saya ni. Cakap beradab sikit dalam hati sebut. Kenapa kurang sopan dengan saya? Kenapa cakap macam tu lebih kurang? Nampak? Nak cerita itu adab kita bersama dengan Al-Quran. Maka kita kena baca, sebut satu persatu, jangan telan huruf. Ni baca telan huruf ikut dan baca. Sebab apa? Sebab kita tidak ada kesungguhan. Jadi Ustaz nak ajar kita semua ada kesungguhan dalam mempelajari dan membaca ayat suci Al-Quran. Boleh, ya? Subhanallah. Kalam manusia yang direka, muzik, lagu dan sebagainya, kalau glamour pun 3-4 bulan. Kalau glamour pun setahun 2 tahun. Tapi adakah orang dulu pernah dengar? Tak ada. Pasal semua benda baru. Kalau kata lagu yang famous 10 tahun yang lalu, bukan 1000 tahun. Maknanya tak ada, maknanya benda yang baru. Ini Quran 1444 tahun. Daripada dulu sampai sekarang ni tak pernah jemu dan tak pernah diubah. Cuma qiraat dia berbeza lah. Qiraat dia macam kita baca ni, riwayat kita, riwayat Hafaz an Asim. Kalau pergi kat Morocco, dia punya lain sikit bacaan dia. Itu bacaan qiraat tu berbeza. Itu tak ada masalah. Soal ini, soal kita ni, Al-Quran masih dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tak pernah jemu. Tuan-tuan, kalau belajar betul-betul dengan guru-guru kita dekat Malaysia ini, guru-guru yang betul-betul dia boleh mengajar kita dengan bacaan dengan fasih, guru-guru yang mu'tamad, guru-guru yang pernah berguru dengan guru-guru pada negara Arab, dia ajar kita A to Z. Maka kalau kita pergi Mekah, Madinah besok, dekat tiang-tiang kan ada guru-guru Quran dekat sana. Kita pergi, yang muslimat pergi sama guru-guru muslimat. Assalamualaikum ya Syekhah, saya ana from Malaysia. I from Malaysia. Mungkin aqra, mungkin saya nak baca. Tafadhali. Ataupun dia tak tanya kita. Katalah guru tu buta. Tafadhali. Tak, kita dah tahu daripada mana, tapi kita baca tabarakalladzi biyadihi ilmu. Masya Allah, dia tak nampak kita kan, dia bau je, bau ni bau minyak wangi, bau tahu, tapi dia tak tahu kita daripada mana. Sebutan bacaan kita, kalau sebiji mana yang kita ajar dan saya ajar tuan-puan baca sama sebiji, mesti dia confuse. Anti min aina, dola Arabiyah, daripada negara Arab. Kita jawab, la, ana min Sijangkang. Bunyi Arab sikit. Ana min Sijangkang. Mada? Awal marrah asma' fi hayati. Kali pertama aku dengar dalam hidupku. Kat mana negara Arab mana ni? La, Sijangkang fi Selangor, Malaysia. Jadi angkat sikit nama Selangor tu.
Kan orang kata, Masya Allah, anti min Malaysia, Masya Allah, anta min. Oh, lepas tu orang lelaki pula yang ni, yang abang-abang pula, kita lelaki pada lelaki pula. Guru buta pula sana tanya pula, Masya Allah, anta min ain? Dual Arabiyah, negara Arab? La, ana min Semenyih. Semenyih. Arab pun first time dengan Semenyih. Ha pedas wala ha tak pedas? Semenyih. Nak cerita tuan-puan, satu kebanggaan dan pengiktirafan. Tengok tak baru ni yang video yang tular baru ni, yang bapa guru, tuan guru Ustaz Azrael dan anak-anak keluarga dia. Bukan setakat bapa sahaja, ustaz sahaja yang baca Quran, ayah dengan isteri, anak-anak mengaji sekali tarannum. Mewakili negara kita pergi ke negara Arab, menangis menyajuri sana. Dia punya keagungan Al-Quran. Menangis orang Arab dengar orang kita baca Quran tarannum. Cuba cari kat YouTube bacaan Al-Quran keluarga Ustaz Azrael. Ni nak cerita kata tak mustahil keluarga MBI boleh baca Quran dengan sempurna. Syarat nawaitu ta'alluma wat ta'lima lillahi ta'ala. Saya niat belajar ni kerana Allah. Nak belajar, nak mengajar kerana Allah. Simpan dalam hati, aku belajar hari ni ya Allah, pulangkan balik ilmu yang aku belajar hari ni ya Allah, ketika aku kehendak membacanya pada waktu akan datang. Kan kita nak baca lagi malam nanti sebelum tidur surah Al-Mulk. So sekurang-kurangnya surah Al-Mulk hari ni ada perbezaan antara hari ini dengan semalam kita baca. So dapat ilmu baru pula hari ni. Okey, pastikan. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Ad-dunya, Ustaz, saya nak tanya sini, kenapa Ustaz tak dengung ad-dunya? I tahu kalau nun mati jumpa dengan ya ni idgham. Betul tak muslimin muslimat? Betul tak? Okey, di sini kenapa kita tak dengung? Satu ilmu baru ni. Ada hukum baru ke? Ini soalan. Ustaz, saya ni ingat tak ingat Ustaz. Sekejap Ustaz, baru habis mesyuarat Ustaz, lupa Ustaz. Sebab tak tanda dan tak ada nota. Kalau belajar 10 tahun dengan saya ke dengan guru mana-mana, tak take note, Ustaz nak bagi tahu, confirm kita tak ingat. Sebab kita bukan wali-wali ya. Kita ni manusia sahaja. Keluar pintu ni nampak nasi depan tu, pergi hentam nasi tu, sadaqallahul azim, dah lupa separuh dah. Pastikan take note. Hukum dia di sini ad-dunya, nama dia izhar mutlaq. Tolong take note. Izhar mutlaq. Dalam Quran ada berapa izhar mutlaq semua? Tak. Sinwan, qinwan, dunia, bunyan. Ada berapa? 4. Bukan 5 ke? Sinwan, qinwan, dunia, bunyan. Ada berapa? 4 semua. Ingat, yang ni tak perlu kita dengung ya. Kalau ada tambahan boleh tambah. Tapi saya belajar, saya rasa 4 je. Sinwan, qinwan, dunia, bunyan. Take note. Boleh? Okey. Kita tengok balik macam mana nak kenal dia. Kalau I tak ingat Ustaz, asal nampak ada bulan sabit atas nun, maka kita kena izharkan dia tanpa dengung. Contoh perkataan dunia, kita tadi baca walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Kenapa idgham al-ghunnah lah Ustaz sini? I tahu confirm sebab nun mati Jepang ya. I tahu ya ni daripada huruf idgham. Sebab huruf idgham ada 6 huruf semua. 4 yang berdengung, 2 yang tak berdengung. Betul, saya tak nafikan. Tapi ada 4 kalimah dalam Quran tak perlu kita nak dengungkan. Kita izharkan dia, jelaskan saja. Dunia, cuba sebut. Bunyan, sinwan. Jangan siwan. Kau baca Quran. Siwan,
Oh Allah, taranum sedap gila. Kata ustaz tu baca. Salah. Tapi ke laut. Tak boleh. Sinwanun, sinwan. Jelaskan. Wa ghairu sinwan. Tak payah dengung. Mana? Qinwan. Okey, pertama tadi dunia. Yang kedua, tak payah kita beratur, tak payah kita ikut susunan dia. Kita ingat je. Dunia, bunyan, sinwan, qinwan. Ustaz, I confused. I tak ingat Ustaz tulis apa. Okey, masuk dalam Syekh Google. Tekan kat Google tu, Izhar Mutlaq. Keluar poster dia banyak kat situ. Cuba tengok. Cari kejap. Ada. Siapa jumpa kat tangan, tolong share dalam grup. Okey. Cuba tengok ada berapa contoh. Siapa yang cari, yang dapat, tolong angkat tangan saja. Saya nak tengok ilmu sekarang ni, tuan-puan. Kita dapat sekeliling mata. Orang dulu, macam saya belajar kat Mekah dulu, balik lutut luka tahfiz ni, nak boleh ilmu setiap hari, balik nak bully kawan-kawan. Kita duduk kat sini tak bergerak pun, duduk tak kursi, tu kursi yang apa ni, yang sandar tu, duduk berdiri, duduk apa saja, sekeliling mata tekan pop dapat terus. Subhanallah, kita dalam keadaan yang cukup canggih dan manggih. Nak apa lagi dah, tapi tak nak ingat lagi. Sebab tu kita sekarang ni, kalau beli nombor cantik pun, nombor handphone cantik pun, kita tak hafal dah. Semua dah simpan dalam handphone semua, kan? Okey, siapa dah jumpa, angkat tangan saja. Saya nak, okey bang, abang jumpa, dia tulis berapa situ contoh dia? 4. Pertama Sinwan. Kedua punya Arab pula. Kedua Qinwan. Ketiga Bunyan. Keempat dunia. Sama muslimat. Subhanallah, sekeliling mata dapat. Tapi kalau kita tak screenshot ataupun simpan gambar tu untuk kita ingat, kalau datang semula takut kita terbaca dengung. Okey. Bimasabiha, bimasabiha, pastikan ha pedas. Waja'alnaha, sini ha simpul, ataupun orang panggil ha bunga, ataupun dipanggil ha dada. Waja'alnaha, bunyi di sini dekat dada, jangan bunyi pedas pula. Ada orang confuse antara ha pedas dengan ha simpul. Dia baca bimasabiha dengan ha simpul. Tak boleh di sini. Ha level dia tingkat 2, tengah-tengah ni. Huruf halqiyah saya sebut bulan lepas kan. Ada 6 semua. Dalam rangkaian aghin kha'ahu. Lama ustaz, apa benda ustaz ni? Tak ingatlah. Aghin, hamzah, tu hamzah ghin, kha alif ghin, ha pedas, hin, kha, hu, ha simpul. Last sekali, 6 huruf. Okey, tengok balik sini. Huruf yang dikatakan level di apa ni, di pangkal halkum. Mana pangkal halkum bang? Bawah ni kan. Harf hamzah dengan ha simpul. Sini, cuba kita sebut sini bawah ni, kita rasa gegaran di sini. Itu hamzah dengan ha dada. Naik tengah-tengah ni level tingkat 2, ha pedas dengan ain. Cuba sebut bimasabiha. Atas sini, tengah-tengah, betul tak? Okey, kalau sebut ha dada, bimasabiha, sini salah, makna lain. Pastikan pedas. Waja'alnaha, mana ha? Dada. Kalau kita sebut waja'alnaha, boleh tak? Nak bunyi kono ustaz, I nak baca kono-kono bunyi macam Arab lah ustaz. Waja'alnaha, salah. Bunyi macam Arab tapi makna lain. Makna lain, okey? Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Pastikan sini rujuman, ra tebal sini, rujuman li, mali. Sini tanwin 2 atas jumpa dengan lam. Hukum dia idgham ma'al gunnah ke bila gunnah? Dengan dengung ke tidak dengung? Kalau tanwin jumpa dengan lam dengan ra, tidak dengung. Kalau tanwin jumpa dengan 4 huruf, ya, nun, mim, waw, yang tu dengung. So idgham ni terbagi pada 2. Idgham ma'al gunnah 4 huruf, idgham
Bila gunnah. Bila tu, la tu mana tidak, tak dengung. Dua huruf, lam dengan ra. Sini jumpa dengan lam. Rujuman lisyayatin. Tak ada kita baca rujuman lisyayatin, tak boleh. Rujuman, dengung, tak boleh. Rujuman li, jelaskan. Rujuman li, cuba. Jangan rujuman lish, dengung, tak boleh. Rujuman lisyayatin. Ta di sini tuan-tuan, ta besar. Ta, tin, tin, lisyayatin. Betul ke salah? Salah. Lisyayatin. Okey. Wa a'tadna, di sini pastikan di sini. Okey, saya nak tanya tuan-puan yang ada handphone yang buka Quran, lisyayatin, ada tanda atas dia sa, lam, ya kecil. Nampak tak? Ada tak? Ada. Apa makna di sini? Lebih baik wasal, lebih baik teruskan. Ataupun bahasa Arab, al-waslu aula, diutamakan wasal. Ustaz, nafas saya pendek, kalau saya berhenti kat situ boleh tak? Boleh. Dosa tak? Tak dosa. Lepas tu, kalau berdosa, berdosa ni orang tak ngaji Quran. Orang yang tak buka Quran, yang tak nak buka surah Al-Mulk, tak nak hafal, tak nak mengaji, tak nak dengar Quran, tu agaknya dosa lah kita, sebab kita jauhkan daripada Al-Quran. So ketenangan jiwa kita, ubat dan rawatan hati kita ialah banyak mendengar Al-Quran dan mengamalkan apa yang dalam Al-Quran. Okey, so pastikan di sini, kalau nampak sa, lam, ya kecil, dinamakan dia al-waslu aula, wasal itu lebih baik. Tetapi di sini Ustaz nak bagi tahu, sekiranya nafas kita tu macam tak berapa nak sampai, berhentilah, senang, selamatkan diri. Contoh, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُ. Habis nafas Ustaz, berhenti. Berhenti kat mana? Syaitan. Tak payah dah bergaya nak pergi nak sambung sampai hujung. Kecuali kalau kita ambil nafas secukupnya. Kata Ustaz, saya amat teliti, dalam setiap ayat saya ambil nafas ekstra. Contoh ekstra, saya ambil nafas ekstra ni melalui hidung, jangan mulut. Hidung lagi power. Kalau hidung tersumbat sesama, baru ambil mulut. Dua-dua tersumbat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak menafas macam mana? Ustaz, dua-dua tersumbat Ustaz, mana makcik menafas kat telinga? Tak ada, menafas kat mulut lah. Maknanya kalau nak nafas kita panjang, sebab saya pengalaman azan, pengalaman baca Quran, ambil nafas melalui hidung. Ini guru-guru saya pesan. Okey? Contoh, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Ngam-ngam. Tapi kalau baca laju lagi, boleh pergi kepada ayat yang kedua. Contoh, tapi kena lancar lah. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ. Nak sambung 3 baris? Boleh. Berlatih kat rumah lah. Try berlatih kat rumah tengok. Satu ayat ni pun nampak malakul maut dah. Sampai dah sampai aku ni. Okey, pastikan. Wa'a'tadna, sambung wa'a'tadna wal-mut al-mut ain wastal halqi, tengah halkum. Jangan kita confuse antara ain dengan hamzah ya. Ada orang baca macam ni, bukan wa'a'tadna, dia baca wa'atadna, dua-dua bunyi ain. Wa'atadna, dua-dua. Tak, jelaskan hamzah dulu. Wa'a, pasal ain. Wa'atadna, cuba.
Bunyi Arab dan sikit, jangan wa'atadna lahum azaba. Bunyi kenapa sengau ustaz? Ustaz, orang Arab hidung mancung, kami orang Melayu hidung kemek. Ya Allah, saya rasa kita hidung semua hidung okey je. Kalau tak okey, pergi modify. Boh saya recall banyak-banyak sikit kan. Kan sekarang macam-macam orang modify. Tuan-puan, selagi tak cacat, selagi okey je, redha apa yang Allah Ta'ala berikan. Tak payah dah modify lah. Akhlak kita bukan maknanya wajah yang cantik itu akhlak. Akhlak sebenarnya ialah kelakuan kita dan adalah hati kita. Hati ini, Ustaz sentuh sikit bab akhlak lah. Hati ini kalau orang itu dah jatuh cinta kepada seorang hamba Allah ini, dia kata, ustaz, muka suami dia, ya Allah ustaz, tak tahu macam mana nak cerita, punyalah teruk kan. Tapi kakak tu, kenapa kakak tu cantik, suka dengan suami dia, sampai anak cucu sampai. Akak ni sayang abang ni sebab akhlak dia. Akhlak tak berubah. Tapi kalau cinta kepada manusia kerana muka dia cantik dia, oh ni artis, ai gila lah kat artis ni. Artis tu pun dia bila bersalin 2, 3, 4 orang pun dah habis dah artis dia. Nampak? Akhlak tak tua sampai bila-bila. Sebab tu kalau kita nak pilih pasangan, akhlak dulu, lepas tu rupa kemudian. Kalau pilih rupa dulu, agama tak ada, background agama tak ada, akhlak tak ada, pastikan takut jodoh kita tak lama. Sebab apa? Tidak ada akhlak yang mulia. Maka dia boleh melawan kita, dia boleh berontak dengan kita, dia boleh marah ke ibu bapa kita, dia boleh zalim kita dan anak kita, dia boleh macam-macam lah. Sebab tidak ada keterampilan ataupun background agama ataupun akhlak yang mulia. Okey, boleh sambung sikit lagi, habis dah. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Ain, pastikan ain sini. A'tadna lahum, di sini mim mati jumpa dengan ain. Ustaz nak ceritakan pada tuan-puan, sekiranya mim mati ataupun nun mati ada buran sabit di atasnya, maka tak perlu kita dengung. Kita baca macam mana? Walahum wa a'tadna lahum 'adzaba. Jangan wa a'tadna lahum 'adzab, dengung tak boleh. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Azab di mana makhraj huruf dah? Hujung lidah, azabas sa'ir. Sa'ir di sini pastikan sin lembut. Sa'ir, ain bunyi bawah tau. Jangan sa'ir, azabas sa'ir bunyi ya Allah. Malu MBI. Malu. Ni pejabat mana ni? Nyamat ni. Tak payah. Ni tiba-tiba tadi cakap elok je, bila dah sebut sengau ni, nak sengau sampai kau bunyi cakap apa mesti bunyi sengau dah. Tak, maksud saya tak kata sengau tu salah. Kalau kita ni difitrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, suara kita sengau, okey, kita tak masalah. Tapi kalau kita mengada-ngada, jangan ya. Kita kena betul-betul baca. Sa'ir. Cuba sebut. Okey, ra di sini nipis ke tebal? Setiap akhir ayat mengikut ayat sebelumnya, baris bawah. Tebal ke nipis? Nipis. Okey. So makna semua ayat sekiranya ra yang baris depan tu, tapi sebelumnya baris bawah kita nipis. Azabas sa'ir, hasir, futur tu tebal. Futur tebal. Sebab dia sebelum tu dia baris ta tebal kan? Ta depan. Tafur tebal. Jangan tafur. Jadi tafur. Kenapa? I nampak baris bawah tu. Baris bawah kalau sambung, tapi sebelum dia baris depan. So kita kena landing dengan ikut baris yang sebelum dia, iaitu baris depan. Wallahu a'lam. Jom kita baca sekali ayat ni. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Cuba. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ.
Pastikan zal azza jangan azza azza. Kita latih ya. Ada lagi yang masih lagi tak boleh sebut. Ustaz tak nak interview seorang-seorang, takut mati syahid. Kalau panggil saya kata, sila AJK surau ni tutup pintu muslimat dengan lelaki. Saya nak dengar seorang-seorang. Saya rasa lelaki pun pregnant juga, bukan perempuannya pregnant. Ustaz, rasa macam pening lah. Saya rasa mengandung juga. Mengandung orang lelaki. Boleh jadi akhir zaman Ustaz. Kerana ketakutan, dia boleh buat riwayat macam-macam. Boleh jadi Ustaz, orang lelaki pun boleh mengandung Ustaz. Akhir zaman ni macam-macam. Kerana takut nak mengaji dengan Tok Guru. Kan? Yang muslimat pula, yang umur 70 pun, saya rasa macam pregnant juga. Boleh jadi makcik zaman sekarang pun umur 80 pun boleh pregnant Ustaz. Tak mustahil. Saya pernah buat lawak macam tu kat masjid mana tahu. Saya kata semua jamaah jangan keluar melainkan jumpa dengan saya dulu. Talaki surah Fatihah. Macam-macam, ada yang dadang gaut, ada yang jalan macam ni. Macam saya kata, ya Allah, punyalah takut nak mengadap Tok Guru. Saya kata, saya tak marah pun. Kan? Boleh tak kita buat macam tu boleh? Boleh tak? Cukup tu. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Selamat menyambut bulan Ramadan Mubarak. Kita sambung lagi insya-Allah pada minggu-minggu akan datang pada kelas kita yang akan datang ni. Bukan kelas atau talaqi kita akan datang, kita tengok tarikh yang diberikan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا ما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان والحمد لله رب العالمين.